Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan tengok motor arus terus. Okey, apa itu motor? Motor ini adalah benda yang boleh berputar, menggerakkan sesuatu supaya dia berputar. Okey, contohnya awak ada satu kereta remote control, macam mana tayar kereta mainan ataupun toy itu, remote control itu boleh berputar dengan adanya motor. Jadi motor untuk peringkat awak adalah pada pagi ni kita akan tengok motor arus terus. Maksud di sini ialah motor itu menggunakan arus terus. Jadi biasanya untuk motor arus terus ini kita akan menggunakan bateri. Bateri atau dia menggunakan arus terus. Okey. Jadi motor ini dia ada satu gegelung. Gegelung mudah saja kalau kita ada satu wayar. Jadi kita buat dalam bentuk empat segi. Kita buat empat segi dekat sini. Ni contohnya empat segi. Maka dia menjadi gegelung. Okey, kemudian gegelung ini, kiri dan kanan ini kita letak magnet. Magnet kekal. Jadi magnet kekal ini dia ada kutub. Dia ada north dan dia ada south. Jadi apabila kita ada bekalan bateri membekalkan arus elektrik, mengalir pada gegelung, kemudian dekat sini, dekat kiri dan kanan gegelung itu ada north, ada south, maka gegelung itu akan berputar. Okey, berputar. Contoh ini sini gegelung, dia berputar. Jadi macam mengapa gegelung itu boleh berputar? Gegelung itu boleh berputar kerana apa? Kerana wujudnya daya. Nanti sebab itu daya ini nanti kita akan tengok menggunakan tangan kiri Fleming. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, pertama motor arus terus menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Betul lah. Jadi ini membekalkan tenaga elektrik. Jadi gegelung, ini gegelung. Bila dia berputar, maka dia bergerak dan dia mempunyai tenaga kinetik. Okey. Jadi di sini ialah dengan syarat gegelung itu mestilah diletak dalam magnet kekal iaitu north dengan south. Kalau contohnya kat sini, gegelung ni tak boleh berputar kerana apa? Tidak ada north, tidak ada south, tidak ada magnet kekal. Jadi kena letak dua-dua macam ni, kena letak magnet kekal north dengan south, barulah gegelung ini boleh berputar. Okey. Jadi sebelum awak nak tahu arah putaran arah putaran gegelung ini, jadi awak mesti tahu arah daya. Jadi nak dapatkan arah daya, cikgu harap awak conteng tangan awak dengan menggunakan peraturan tangan kiri Fleming. Okey, conteng sama-sama. Okey, jadi sebenarnya kat sini kita nak cari arah force. Jadi awak buat anak panah. Awak buat macam ni. Okey, buat force, buat anak panah. Buat anak panah macam ni. Okey, buat anak panah, depan dan belakang. Okey, belakang pun kena buat macam tu. Okey, buat arah force. Bulatkan force. Bulatkan force macam ni. Maksudnya kat sini, tujuan kita mesti nak cari arah force. Okey. Buat macam tu. Okey, buat depan belakang. Okey. Okey, buat depan belakang. Okey, force. 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 Kemudian yang jari telunjuk ni, cikgu dah ajar minggu lepas. Okey, buat north dengan south. Macam tu. Okey. North dengan south. Jadi sini adalah north and sini south S. Sini pun kena buat. Sini north, sini south. Okey, buat depan belakang North, south. Okey. Kemudian jari hantu ni, ini awak buat I. Okey. Sama macam tu. Buat macam ni. Buat anak panah. Okey, macam minggu lepas, buat depan belakang. Okey. Okey, dah cikgu harap semua orang dah bersedia Jadi tujuan kita kat sini, tangan jangan macam ni. Tangan dia kena macam tu. Sebiji dalam gambar tu. Okey. Okey, jadi tujuan kita nak arah force ni. Okey. Force ni yang menyebabkan gegelung ni. Gegelung senang je. Gegelung ni macam ni, awak buat bentuk macam ni, jadi gegelung. Okey. Tengok
Okey, ini cikgu dah ajar. Okey, sekarang ni, okey, dalam motor arus terus, pertama X. Mana X? X bersentuhan dengan warna bahagian merah komutator. Okey, yang ini dipanggil sebagai komutator. Ya, ini adalah komutator. Okey, Y bersentuhan dengan bahagian biru komutator. Untuk arus terus, motor arus terus terbahagi ada dua komutator. Okey, warna merah satu, warna biru satu. Okey. Kemudian, okey, arus mengalir daripada terminal positif. Itu awak kena tahu. Jadi ini arah arus. Arah arus masuk pada X, pergi dekat sini. Nampak dia pergi dekat sini, dia macam pergi sini, dia lalu kat sini, dia lalu kat sini, dia lalu kat sini. Okey, kemudian lalu sini. Okey, kemudian lalu sini, lalu sini. Okey. Okey, itu awak dapat Jadi, arus akan mengalir daripada A, B, C ke D. Sebab dia pergi satu arus saja. Dia pergi satu arah saja. Dia akan pergi A, B, C dan D. Okey. Okey, ini jelas. Okey, sekarang ini kita nak menentukan daya. Kan awak tengok nombor 4. Daya bertindak ke bawah AB. Macam mana dia boleh dapat daya ini ke bawah? Okey, okey. Bukan belah sini. Nanti cikgu padam balik. Salah. Daya tu dia tak boleh kat sini. Okey, macam mana daya dekat sini? Daya kat sini, dia bergerak pada arah ke bawah. Okey. Jadi tujuan kita nak dapatkan arah daya ini. Okey. Kita tengok yang belah merah saja. Okey, nanti cikgu buat line ya. Okey, cikgu buat line. Cikgu buat macam ni. Okey. Macam ni. Okey, awak tengok belah merah. Jangan tengok warna biru. Tengok yang berwarna merah. Maksudnya belah yang merah ni lah. Okey, ni merah. Ini biru. Okey, jangan tengok biru. Tengok yang merah. Okey. Keluarkan tangan kiri flaming awak. Okey, sekarang ini kalau awak tengok north tu belah kiri, north south tu belah kanan. Jadi yang ni awak kena buat macam ni. Okey, dapat? North south belah, junjukkan north south. Kemudian arus itu ialah dia keluar daripada mata awak. Dia ke depan. Jadi awak kena pusing tangan awak supaya dia dapat macam tu. Jadi nampak macam tu. Nampak tak ni? Force dia arah ke bawah. Okey, cuba ulang balik ya. Dengar baik-baik. Tujuan kita nak cari arah force. Okey. Mula awak buat ni jari telunjuk kan. Jari telunjuk daripada kiri ke kanan. Jadi yang kuku ni adalah belah kanan. Okey, dapat? Okay, kalau dapat awak komen dulu. Okey, sebab ini south. Kuku itu adalah south. Jadi kuku awak adalah belah kanan. Okey, dapat? Cikgu dapat cikgu? Okey. Kedua, awak kena tengok yang arah arus. Arah arus ni, dia kalau awak tengok pada gambar rajah ni, arus yang belah sini. Yang belah ni. Arus ini, dia keluar dari mata. Keluar dari mata. Tengok arah arus ni. Yang cikgu bulat ni. Okey, jadi tak boleh macam dia kena keluar daripada mata. Arus macam tu. Jadi yang ni, dia keluar daripada mata. Sebab dia ke sana. Okey. Okey, jadi awak dapat tak force ke bawah? Jadi arah force adalah arah ke bawah. Nampak dia tunjuk macam ni kan? Kuku awak ni arah dia. Dia ke bawah macam tu. Jadi, okey, dapat? Jadi tujuan kita adalah, arus ni awak kena tengok yang cikgu bulat ni ya. Jadi force dia adalah arah ke bawah. Dapat? Yang dapat tu komen. Cikgu nak tahu dapat ke tak. North, south. Kemudian tak boleh macam ni. Yang ni kena keluar mata. Kena keluar. Macam tu. Okey, yang dapat tu bagus. Okey. Okey, dapat Okey, bagus yang komen tu. Dapat. Okey. Jadi, awak dah tahu dah. Kalau belah merah tu ke bawah, force dia ke bawah. Yang belah biru tu dia mesti force dia ke atas. Dia mesti bertentangan. Jadi kat sini force-nya adalah belah ke atas. Dia macam tu. Dia satu
Satu turun, yang kalau contohnya belah kiri ni, contoh ini belah kiri ni turun, yang belah kanan tu dia mesti atas. Dia jadi macam tu. Dia macam tu. Dia mesti satu turun, satu naik. Okey? Jadi dekat sini, force yang belah sini dia mesti ke atas. Sebab force yang belah sini dia ke bawah. Jadi kat sini, okay, sebab itulah kalau awak rasa, gegelung ini dia akan berputar pada lawan jam. Betul tak? Dia macam AB tu ke bawah, CD tu ke atas. Jadi macam tu. Dia akan gegelung ni, contoh ni gegelung gegelung ni dia akan berputar lawan jam. Macam tu lawan jam lah. Okey, dapat? Jadi nombor 5 itu betul lah. Gegelung itu berputar pada lawan jam. Okey. Okey, kita tengok ini separuh putaran yang pertama. Maksudnya kat sini lah pada 0 darjah. Okey, jadi kita dapat dia lawan jam. Okey, yang boleh faham nanti tengok YouTube cikgu Okey. Kita tengok yang kedua. Masuk kat sini, yang kedua ini kalau awak perhatikan kat sini ialah katakan sini 0 darjah, dia berputar 180 darjah. 0, jadi dia pusing macam ni 90, dia pusing macam ni 180. Di mana kalau awak perhatikan merah, tadi bahagian merah ni dia akan tukar bahagian dia. Merah pergi sini, biru pergi kat sini. Dia sudah tukar sebab dia sudah buat putaran 180 darjah. 0, 90, 180 darjah. Okey, kita tengok sekarang dia buat pada putaran 180 darjah. Okey, apa akan jadi kalau awak tengok kat sini? Terbalik. Tadi X tadi berwarna biru kan? X tadi berwarna merah, betul tak? Tadi X tadi, awak tengok. X tadi adalah komutator. Komutator yang ni. X tadi adalah merah. Sekarang X sudah menjadi warna biru. Sebab apa? Dia sudah berputar. Okey, yang ini apa? Yang ini dipanggil sebagai brush carbon. Brush carbon ni dia tak berubah. Ataupun carbon brush ni dia tak berubah. Yang berubah adalah commutator. Yang ini adalah commutator. Ini adalah commutator. Commutator ni yang berubah. Carbon brush tak berubah. Okey, itu awak kena faham. Okey, cikgu padam balik. Okey. Apa akan jadi kalau awak perhatikan di sini ialah X bersentuhan dengan bahagian biru commutator. Betul lah. Sekarang X sudah bersentuh pada commutator yang berwarna biru. Okey. Y bersentuh dengan commutator berwarna merah. Dia dah ubah dah. Okey. Tetapi arus masih mengalir. Arus mengalir daripada positif Positif, dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Kemudian, dia lalu commutator, dia lalu carbon brush, dia lalu commutator. Kemudian daripada sini, nampak? Daripada D, dia akan pergi D, C. Kemudian dia akan pergi B. Kemudian dia akan pergi A. Kemudian dia pergi sini. Dia pergi carbon brush, dia pergi commutator, dia pergi carbon brush, dia balik kat sini. Jadi satu hala sahaja. Jadi awak dapat arus mengalir daripada DCBA. Okey, dapat? Jadi arus mengalir daripada DCBA. Arus tak berubah. Sama sahaja. Okey, sekarang ni kita nak menentukan arah daya. Okey, nak menentukan arah daya macam mana? Okey, cikgu padam balik Okey. Okey, pertama senang saja. Terpulanglah pada awak. Jadi cikgu suka kita guna yang, kita buat dua bahagian. Okey, kita ambil bahagian. Okey, ambil dua bahagian kat sini. Okey. Sekarang ni terpulanglah pada awak. Nak pakai warna merah ke warna biru. Jadi kita tengoklah yang belah. Tadi kita tengok merah kan? Jadi kita tengok merah sini. Okey, kita tengok yang belah merah lah. Okey, yang belah merah tu. Sama saja. Okey. Tak pun nak tengok belah kiri pun boleh. Terpulanglah pada awak. Sebab sini kiri, sini kanan. Okeylah, cikgu saya nak tengok yang belah kiri. Pun boleh. Okey, nak tengok belah kiri. Okey, arah arus macam mana? Arah arus kita tengok yang belah kiri. Ini. Okey, ini. Jangan tengok yang belah sini
Salah. Dengan tengok belah sini salah. Sebab kita kena tengok yang belah kiri. Jadi arus kita tengok yang belah sini. Okey, dapat? Okey, cikgu padam ya. Yang salah cikgu padam. Okey. Okey. Sekarang ni keluar tangan kiri awak. Sama macam tadi. Sini, okey. Sekarang ni, kalau awak nak buat belah kiri, dia akan jadi sukar. Kerana nanti awak kena tukar tangan awak macam tu. Nampak tu? Dia akan jadi north, south. North tu belah, north sekarang, north tu belah kiri awak. Jadi sukar awak nak buat. Jadi kalau awak nak buat pun boleh juga. Nak tengok belah kanan. Okay, nak tengok belah kanan pun boleh. Tak kisahlah, kita tengok belah kiri. Okey, tak boleh macam ni. North, south. Kuku ni belah south. North dengan south. Okey. North, south macam ni. Okey. Okey, dapat? Kemudian, arus tu, kalau awak tengok, dia ini ke mata awak tak boleh. Dia arus ni sekarang ni, dia keluar. Arus ni keluar. Keluar dari mata. Arus tu keluar daripada mata. Nampak tak macam tu? Okey. Sama macam tadi. Okey, north tu belah kiri, south tu kuku awak belah kanan. Arus ni dia keluar pada mata awak. Dia keluar. Awak tengok kat situ keluar, jadi awak nampak tak force tu dia belah ke bawah. Nampak force ke bawah. Dapat? Ke bawah. Jadi force dia kat sini, buat warna hijau lah. Jadi force kat sini adalah force pada arah ke bawah. Nampak tak? Force tu arah ke bawah. North, south, arus tu keluar pada mata. Okey, kemudian force ke bawah. Dapat sebiji macam tadi. Okey, dapat? Dapat komen, kita nak tengok. Okey, tujuan kita nak cari arah force ya. Okey, dapat Kita nak cari arah force. Okey, yang komen tu dapat Okey, bagus yang komen tu. Okey. Jadi bila belah kiri force ke bawah, belah kanan ni dia mesti melawan. Jadi force kat sini dia kalau ke bawah, yang sini force dia ke atas. Dia mesti satu turun, satu naik. Automatik. Jadi gegelung ni kalau awak fikir logik, ni contohnya gegelung. Sebab belah kiri tu ke bawah, belah kanan tu ke atas. Jadi gegelung tu berputar pada lawan jam. Okey. Jadi sama kan tadi jadi dia berputar pada lawan jam. Sama macam tadi. Okey. Walaupun komutator sudah berubah. Tadi komutator sudah berubah 180 darjah. Okey, dapat Okey, yang tak dapat nanti awak tengok YouTube cikgu. Jadi betul lah. Jadi sekarang ni maka tujuan kita dapatlah. Jadi gegelung ni berputar pada lawan jam. Macam ni, lawan jam. Macam mana dia lawan jam? Ikut arah force. Sebab force tadi. Okey, dapat? Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini latihan. Okey. Okey, tengok menentukan arah putaran motor arus terus. Jadi nak dapatkan putaran arus terus ini, kita mesti menentukan arah daya. Arah daya ini yang dapat menentukan arah putaran motor itu. Jadi yang cikgu tunjuk tadi. Okey, kat sini awak tengok kat sini Tentukan arah arus di setiap sisi gegelung. Sekarang ni arus tu dia tidak ada positif dengan negatif. Nampak? Tak ada. Okey, tak ada arah. Dia hanya bagi arah masuk, sini keluar sahaja. Kalau cikgu pakai pen hijau awak nampak tak ni? Komen sikit. Okey, nampak Sebab terlalu banyak merah, jadi cikgu kena pakai pen hijau sikit Okey. Okey, jadi kalau dia arah tu keluar pada mata awak tengok kat sini. Yang ni dia keluar awak tengok ini keluar dari mata. Okey, kalau mata awak kat sini, jadi arus tu ke sana, keluar, ini masuk ke mata.
Ini masuk ke mata. Ini keluar dari mata. Maksudnya, kalau mata awak dekat sini. Sekejap, cuba padam balik. Okey, ini mata awak. Okey, mata awak ni, kalau dia keluar daripada mata, macam ni. Nampak ni? Keluar daripada mata, awak kena pakai simbol X. Okey, dapat kena ingat. Keluar daripada mata, simbol X. Yang ini dia masuk ke mata. Yang ni, dia masuk ke mata. Bila masuk ke mata, awak kena pakai simbol titik, dot, titik. Titik tu maksudnya arus daripada tuju mata. Kalau X, dia keluar macam tu. Okey, dapat jadi, tak payah lukis gegelung dah. Sekarang awak pakai simbol. Okey, sekarang ni, okey, dapat. Okey, ini faham ini permudahkan macam itulah. Yang dua ni dapat macam tu. Okey, nombor 3. Yang ni, nombor 3 ni. Ni awak padam Salah ni. Padam. Tak boleh. Okey. Okey. Ini adalah arah force. Okey, kita buat belah kiri dulu. Okey, kita buat belah kiri. Okey. Okey, tengok yang belah kiri ya. Tak cukup padam. Okey, tengok yang belah kiri ya. Kiri dengan kanan. Okey, cikgu nak awak fokus belah kiri. Okey, fokus belah kiri. Maksudnya tengok yang belah kiri saja. Sebab cikgu buat dua-dua partition. Satu kanan, satu kiri. Okey, untuk kiri, okey, keluarkan tangan kanan, tangan kiri awak. Pakai tangan kiri ya. Jangan pakai tangan kanan Tangan kiri. Okey, north south. North tu masih belah kanan, south tu belah kiri. Okey, dapat Tetapi arus sekarang ni sebabkan dia arus tu X tu adalah arus keluar daripada mata. Jadi awak kena buat macam tu. Yang ni dia kena keluar daripada mata. Jadi awak nampak tak dia punya force tu arah ke bawah? Dapat? Dapat tak force ke bawah? Untuk belah kiri tu. Kalau dapat, komen sikit. Okey okey, dapat. Yang komen, cikgu nak komen yang dapat tu komen. Supaya cikgu tampak jelas ya. Jadi force tu belah kiri. Okey. Dapat? Okey. Bagus yang dapat. Yang komen tu bagus ya, cikgu faham Okey. Kalau satu force tu belah kiri, kalau sini dia jatuh ke bawah, yang belah sini force dia mestilah arah ke atas. Okey. Jadi maksud sini, kalau awak lukis dia, okey, ni lukis apa? Yang ini dikenali sebagai medan magnet, medan lastik. Okey. Kalau arah force dia ke bawah, nampak ni arah force ni. Ini adalah force ke bawah, maksudnya bahagian atas ini dia kuat. Okey, magnet dia kuat. Magnet dia kuat, sini magnet dia lemah. Magnet bila kuat, okey, itu kuat, sini lemah. Kalau sini akan jadi kuat. Tak padam balik. Sebab ini dia ke atas kan? Nampak ni ke atas. Jadi sini kuat, sini akan jadi lemah. Apa kuat, apa lemah tu cikgu? Medan magnet dia. Jadi kalau kuat tu, maksudnya awak kena buat lukis yang lebih banyak kat bahagian atas. Bila awak lukis tu, awak pastikan yang bahagian atas tu banyak. Macam tu. Sebab dia kuat. Medan magnet ni lebih kuat. Okey. Jadi arah medan magnet ataupun medan lastik tu mesti daripada north ke south. Mesti north ke south. Jadi ini arah dia. Okey, nampak? Jadi force ke bawah, bila force ke bawah, medan atas tu medan magnet lebih kuat. Jadi awak kena buat banyak garisan medan magnet ataupun medan lastik. Bawah tu awak buat satu je. Okey, yang kalau belah kanan tu dia force dia ke atas. Jadi belah sini medan magnet dia lebih kuat, atas tu lemah. Jadi lemah tu awak buat satu saja. Okey, itu cara bagaimana awak nak lukis medan lastik. Ni kenali sebagai medan lastik. Okey, boleh dapat Jelas Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, latihan. Kita tengok latihan Okey, yang komen jelas tu. Okey, boleh Yang ini
Kita nak lukis apa? Tentukan arah putaran gergelung. Okey, yang ni cikgu nak kita lukis macam ni. Okey, kita nak lukis macam ni. Okey, pertama macam mana nak lukis? Kita buat benda magnet kekal. Lukis sama-sama. Kita buat sini south. Sini north. Okey. Okey. Buat sama-sama. Okey. Buat sekarang. Ikut cikgu. Kecil sangat ni. Buat besar sikit. Okey, sini north. Okey. Okey, dapat. Okey, dah. Awak lakam tak apa. Okey. Sekarang ni arus daripada positif. Okey. Arus dari sini, lalu sini, lalu sini, lalu komutator. Okey, tengok arus macam ni. Okey. Arus kena tengok belah sini. Jadi sekarang yang cikgu bulat itu adalah arus keluar daripada mata. Keluar dari mata. Bila keluar dari mata, simbolnya nak pakai X ke nak pakai dot? Cikgu dah terang tadi. Jadi bila keluar daripada mata, ya bagus Alip. Bagus Alip. Bagus Azwin. Jadi kat sini kena pakai, okey bagus Azim. Kena pakai X. Lukis sebab X adalah keluar daripada mata. Okey. Dapat Okey, yang belah sini, okey, kita pakai hijau pula. Nampak. Yang belah sini, nampak. Tengok arus kat sini. Sekarang yang belah hijau tu arus menuju ke mata. Okey, arus menuju ke mata nak pakai simbol apa? X ke dot, titik. Kena pakai titik. Betul? Okey, bagus. Hazim bagus, Hajar bagus, Alip pun bagus. Okey. Kena pakai titik. Okey, titik. Dot macam ni. Dia bulatkan. Jadi terpulanglah kepada awak. Awak nak cikgu buat partition partition. Kita buat pinjam. Jadi kalau kita buat partition kat sini, terpulanglah pada awak. Awak nak ambil belah kiri ataupun belah kanan. Sekarang kita nak menentukan arah force. Sekarang kita ambil belah kiri. Kita tengok belah kiri ataupun nak ambil belah kanan. Sama je nak pakai belah kanan ke kiri ke. Dua-dua jawapannya sama. Okey. Okey, kalau yang penting kalau awak ambil belah, okey kita ambil belah kanan lah, senang. Belah kanan ke, belah kiri ke. Okey, sama je. Kalau awak nak ambil belah kanan, okey kita ambil belah kanan Okey. North kat sini, south kat sini. Jadi kuku awak mesti belah kiri. Okey, dapat? Dapat tak ni? Okey. Okey, north, south. Okey, dapat? North, south. Jadi kuku awak belah kiri. Okey, arus X ni dia keluar pada mata kan? Dia keluar pada mata. Bila keluar daripada mata, awak kena buat macam tu. Nampak macam tu. Dapat tak? X tu dia keluar daripada mata. Jadi agak-agak arah force tu arah ke mana? Arah force tu arah ke mana? Oops, Allah. Arah force tu arah ke mana? Jadi awak akan dapat arah force tu adalah arah ke mana? Ke bawah. Betul. Ke arah ke bawah. Okey, arah ke bawah. Jadi, awak tengok belah kanan. Jadi, force-nya arah ke mana? Syazwin. Force. Tengok yang belah kanan. Jadi, force kat sini adalah arah ke bawah. Dapat? Dapat tak force tu ke bawah? North, south, X tu macam tu. Keluar pada mata. Nampak ni? Dia ke bawah. Force dia ke bawah. Betul tak? Force dia ke bawah. Jangan terkeliat tangan Force dia ke bawah. Aina dapat Aina? Syazwin dapat? Okey. Dapat. Okey. Jadi force dia adalah force arah ke bawah.
Jadi force dia arah ke bawah. North south, X dia macam mana? Okey, jadi force arah ke bawah. Kalau belah kiri kanan ke bawah, yang belah sini force dia ke atas. Okey. Jadi awak tahulah kalau yang ke bawah tu medan magnet kat sini lebih kuat. Jadi medan magnet kat sini lebih kuat, awak kena buat sini kuat, sini pun kuat. Yang kuat tu awak kena buat lukis lebih banyak medan elastik tu lebih banyak bahagian atas. Jadi macam mana? Not cukup padam tu. Cukup padam yang kuat tu. Mengganggu. Okey. Okey, dapat Jadi cikgu lukis balik sambung. Not macam ni lukis. Yang kuat tu kena buat banyak tak boleh buat satu. Okey, mesti not ke south. Dia macam tu. Not ke south 2, lukis 3. Not ke south macam tu. Okey. Okey, dapat. Yang lemah bawah tu lemah. Lemah tu awak lukis satu dah lah. Lukis satu dah. Atas okey, macam tu. Okey, kemudian atas ni bawa lukis satu dah. Okey. Yang hijau ini dikenali sebagai, ini yang hijau ni adalah panggil sebagai medan lastik. Okey, ini adalah medan lastik. Jadi arah putaran gelung lawan jam ke ikut jam? Kalau buat fikir logik. Fikir logik, satu ke bawah, satu ke atas. Jadi dia sebenarnya adalah ikut jam. Ikut arah jam. Okey, dapat? Okey, jelas. Okey, jelas ya? Okey, jadi itulah kita nak menentukan arah putaran gegelung sama ada lawan jam ataupun ikut jam. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi putaran motor. Okey, masuk kat sini ni gegelung, jadi nak tengok dia punya putaran tu lebih laju macam tu kan. Nak lukis dia putar lebih laju. Jadi nak dapatkan putaran yang lebih laju, pertama awak tingkatkan nilai arus. Jadi bila awak tingkatkan nilai arus, putaran akan menjadi lebih laju. Maksudnya gegelung tu dia nak putar lebih laju. Okey, kemudian medan magnet lebih kuat. Awak pakai magnet yang lebih kuat. Maksudnya medan magnet north dengan south tu lebih kuat. Okey, putaran itu akan lebih laju. Okey, kemudian faktor yang ketiga, awak tambah bilangan lilitan. Contohnya kat sini. Okey, ini satu gelung saja. Jadi awak lilit. Bilangan lilitan juga akan menambahkan kelajuan motor itu. Okey, jadi ada 3 faktor. Okey. Jadi nak ubah arah putaran, tadi nak tambah kelajuan. Sekarang nak ubah arah putaran sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Pertama, awak ubah tukar arah arus. Macam tadi, tukar dia punya terminal. Sama ada kalau positif, negatif, awak tukar. Positif, negatif. Kemudian, awak tukar arah medan magnet. Arah medan magnet ni contohnya kat sini. Okey, contohnya kalau nak tukar arah putaran ni, sekarang ni, yang ini ikut jam kan? Ini ikut jam. Ini ikut arah jam. Sekarang ni kalau awak nak tukar lawan jam. Okey, nak tukar lawan jam. Yang ni jadi positif. Ini akan jadi negatif. Dia tukarlah arah jam. Dia tukar lawan jam. Ataupun awak kalau yang tak nak ubah yang terminal ni, kalau awak nak stay, awak tukar yang mana? Awak tukar sini akan jadi sini north, sini akan jadi south. Jadi arah putaran gegelung tu pun boleh berubah. Okey, itu nak tukar arah putaran. Okey. Jadi yang latihan ni cikgu dah jawab. Jadi apa dia cakap latihan ni Okey. Kita sama baca sama ya. Rajah menunjukkan motor arus terus. Cikgu macam mana cikgu dah tahu motor arus terus? Ingat dia guna bateri. Bila guna arus bateri dia mesti motor arus terus. Okey. Apabila bekalan kuasa disambungkan, gegelung akan berputar pada berlawanan arah jam. Dia berlawanan arah jam. Bila lawan jam, sini force ke atas, sini force ke bawah. Okey, dia jadi pusing lawan jam. Berdasarkan pengetahuan anda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan dan arah, nyatakan perubahan yang dapat
dilakukan supaya putaran lebih cepat dan mengikut arah jam. Sekarang ni, ini lawan jam. Asal ni, jadi awak nak ubah putaran tu lebih laju dan juga dan arah putaran tu berubah. Jadi inilah jawapan dia. Okey, yang pertama awak boleh yang DLP awak tengok jawapan ke bawah. Yang non DLP awak tengok jawapan. Pertama, ubah kedudukan magnet. Magnet ni awak ubah. Jadi kalau sini north, sini akan jadi south, sini akan jadi north. Okey, itu kaedah yang pertama. Okey. Jadi ubah kedudukan magnet ataupun kalau awak tak nak ubah kedudukan magnet, awak kena ubah terminal. Terminal. Tapi tak boleh ubah salah dua-dua. Kena pilih salah satu sahaja. Tak boleh dua-dua ubah, salah satu. Kemudian nak dapatkan putaran lebih laju, guna bekalan kuasa voltan yang lebih tinggi. Kalau tadi awak pakai contohnya satu bateri kan, satu bateri 1.5. Jadi awak tambah bilangan bateri, dapatkan 2. Kalau 2, 1.5 darab 2 akan dapat 3. Supaya kalau awak guna voltan yang lebih tinggi, arus akan jadi lebih tinggi. Okey, itu nombor 2. Okey, yang DLP awak boleh tengok jawapan yang ke bawah. Ketiga, gunakan magnet yang lebih kuat. Jadi nak dapat magnet lebih kuat, awak tambah bilangan magnet. Contohnya kat sini nak dapatkan bilangan magnet lebih kuat. Contohnya kat sini kat sini ada satu saja. Jadi awak kena tambah lagi. Padam ya. Tadi cikgu lukis. Tambah guna 2. Macam tu. Guna 2. 2 bar. Okey, sama north, sini south. Macam tu. Ni south. Jadi tambah. Okey, tambah bilangan magnet. Okey, tambah bilangan magnet. Itu yang ketiga. Keempat, tambah bilangan lilitan. Jadi satu saja. Jadi awak buat lilit. Bilangan keempat. Ataupun kita pakai gegelung tu jenis cuprum. Cuprum tu warna emas. Bukan warna emas, warna tembaga. Dia macam emas sikit lah, tapi bukan emas, dia cuprum. Sebab apa kita guna cuprum? Sebab cuprum ni rintangannya rendah. Bila rintangan rendah, arus akan meningkat. Okey. Kemudian guna magnet melengkung. Okey, apa itu magnet melengkung? Okey, nanti cikgu ajar. Okey. Magnet melengkung ni macam ni. Okey, sekejap cikgu lukis macam ni. Okey, yang ini adalah magnet bar magnet. Kita akan guna magnet yang melengkung macam mana? Macam ni. Macam ni. Dia melengkung. Katakan sini north, sini south supaya nampak. Nampak. Ini yang cikgu lukis ni medan magnet, nampak? Medan magnet lebih berfokus. Jadi medan magnet, jadi inilah magnet melengkung supaya medan magnet itu berfokus pada titik tengah dia. Jadi yang faktor yang keempat, yang medan magnet radial tu apa? Medan magnet radial tu yang cikgu lukis ni. Yang ni. Nampak? Yang dia berfokus pada titik tengah. Itu dipanggil sebagai medan magnet radial. Okey. Itulah kaedah bagaimana kita nak meningkatkan putaran gegelung. Okey, jadi cikgu bagi awak 5 minit. Jadi awak boleh salin lah. Ini kaedah-kaedah bagaimana untuk menentukan, menampahkan bilangan putaran gegelung.